Ya, rakan kita Espalini menemani kita dari daerah Belait. Assalamualaikum Espalini, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Is dan Hani pada pagi ini? Syukur Alhamdulillah. Dalam keadaan baik dan begitu ceria dapat bersua muka menerusi lintas langsung bersama dengan rakan kita Espalini. Bagaimana pula dengan rakan-rakan kru dan juga Espalini sendiri dari daerah Belait? Apa kabarnya? Semuanya kru sebetulnya semuanya dalam keadaan sihat dan ceria ya. Baik, Alhamdulillah. Dan kita ingin mengetahui, mungkin dapat dikongsikan sedikit keadaan cuaca di daerah Belait Espalini pada pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini cukup mengizinkan, di mana sebelum saya menuju ke studio tadi memang terdapat banyak orang-orang Ketani melakukan riadah pagi seperti berjoging, berlari dan sebagainya ya. Oh, seronok sekali ya. Alhamdulillah. Udara pun nyaman di pagi hari. Betul sekali Hani. Dan seperti yang kami kongsikan bersama di awal pertemuan tadi ya, kalau menurut Espalini sendiri, apakah masih lagi relevan kalau macam postcard ataupun magnet dan juga yang seumpamanya Ketani jadikan orang buah tangan ataupun Ketani hadiahkan pada diri Ketani sendiri jika Ketani ada berkesempatan menikmati musim-musim percutian sebegini, dan juga Ketani bawa sebagai buah tangan untuk keluarga Ketani. Menurut Espalini sendiri bagaimana? Ya, kalau bagi saya sendiri secara peribadi memang masih lagi relevan, di mana dengan membawa postcard dan juga magnet ataupun antara aksesoris yang lain memang sesuai sekali untuk dijadikan sebagai kenangan dan juga buah tangan kepada kaum keluarga dan juga diri sendiri ya. Betul. Dan kadang-kadang orang itulah cara Ketani untuk memberitahu secara tidak langsung kepada keluarga Ketani. Ketani mengingatkan mereka. Betul apabila sekali, Ketani Hani. melancong ke negara lain. Dan benda yang paling mudah untuk Tani peroleh, kadang-kadang last minute Tani terlupa pada keluarga. Tiba-tiba Tani sudah berada di lapangan terbang untuk kan balik ke negara Tani sendiri. Apa kan sebagai buah tangan kan biasanya di lapangan terbang ataupun di airport kan, airport tempat negara yang Tani kunjungi ada dijual postcard misalnya ataupun magnet ataupun penggantung kunci atau keychain jadi itu saja yang dapat Tani bawa sebagai kenangan. Paling murah dan juga mudah. Dan lebih kurang itulah cara Ketani untuk melihatkan setelah pun ingat jadi orang pun merasa nyaman. Kanang-kanang syukur Alhamdulillah. Terima kasih Espalini atas perkongsiannya, dan sebenarnya teruja sebenarnya ingin mengetahui apakah antara bahan-bahan menarik yang akan dibawakan dari daerah Belait. Jadi kita serahkan kepada Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah sudah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Bagaimanakah perkabaran Auda di hari Sabtu ini? Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar, dibukakan pintu-pintu rezeki dan dimakbulkan semua doa kita. Dari daerah Belait Auda, saya kongsikan dulu beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait pada hari ini, iaitu hari Sabtu 23 hari bulan Disember 2023, di mana satu program Artisan Skill akan diadakan pada hari ini di Dewan Mini Pusat Belia Jalan Bunga Rambai Kuala Belait, insya-Allah bermula pada jam 8.30 pagi. Dan seterusnya ada satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 8.30 pagi sebetulnya sehingga 2.30 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan lampu jalan menumpang ke tiang kawat atas. Kawasan yang terlibat ialah Jalan Temanggung. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 2.30 petang. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Sebut sahaja nama kuih tart, pasti ramai mengetahuinya. Kuih yang berbentuk acuan seakan-akan mangkuk kecil ini dan diisi dengan inti yang manis
sudah pasti menjadi kesukaan orang ramai kerana rasanya yang sungguh sedap apabila ianya dimakan dan cair di dalam mulut. Kuih tart ini sudah tidak asing lagi di negara kita ni. Banyak peniaga-peniaga sudah menjualnya di pasar aneka, kedai-kedai runcit maupun di rumah persendirian kerana penyediaannya yang cukup mudah dan ringkas. Namun setiap peniaga itu pasti berbeza dari segi sejarah ia bermula. Dari kisah permulaannya, cara persiapan, cabaran atau rintangan dan bermacam-macam lagi. Dan kesemua pengalaman ini menjadikan mereka lebih matang dalam mengendalikan perniagaan. Bercakap mengenai dengan kuih tart ini, salah seorang peniaga tempatan Ketani yang berasal dari Temburong dan menatap di daerah Blyth telah membuka perniagaan beliau sejak tahun 2013. Pada awalnya, beliau hanya membuat kuih tart hanya untuk hidangan sekeluarga. Namun, apakah yang membuatkan beliau terus membuka perniagaan ini? Jadi, kita dengarkan bersama. Sebenarnya kuih tatane saya mempelajari masa ketika tinggal di Bareka. Saja-saja mencubalah ya untuk makan saja-saja. Masa tu dia pulang terfikirkan berjualan ni, dia terfikirlah sekali saja-saja membuatlah. And then rasa tu macam nyaman kan? Bila update status, kawan-kawan macam minta jual. Tapi Alam terfikir masa tu untuk menjual. Tapi cubalah membuat banyak lah. Cuba membuat banyak. Sudah tu disedekah-sedekahkan. Lepas disedekahkan, banyaklah orang menteks macam durang terpakai rasa tu. And then durang anulah minta jual. Kali dari start sana, cubalah berjual, pelan-pelan lah menjual atau sekali sudah tu, okey banyak sambutan lah daripada orang ramai tu. And then tersebar lah daripada camp, daripada macam apa tu, daripada pejabat-pejabat di dalam camp tu. Diorang mengorder sana, sudah tu diorang mengorder. And then daripada sanalah macam ada kena pasing-pasing nombor telefon, nombor telefon, and then diorang bagi-bagi pas daripada sana pelan-pelan naik tempahan tu lah. Cuma tu. Bermula start tahun 2013. 2013 masa tu masih tinggal di Lumut Camp. Sudah berpindah ke sini, ngam dapat rumah di sinilah di Teres Lumutan ni berpindah. And then aku cuba mengantar satu kedai lah. Setelah sana dalam masa setahun tempahan tu makin banyak menerima tempahan daripada rumah saja. Pada zaman dahulu, kuih tart ini mempunyai isinya yang terhad seperti inti jam buah-buahan. Namun pada zaman sekarang, pelbagai variasi dari segi inti telah dicipta untuk mendapatkan rasa yang lebih enak dan menjadi kesukaan orang ramai kerana trending dan mengikut peredaran masa. Saiznya ia sebenarnya yang saiz small, and then ada macam-macam flavor. Ia ada tak telur, mix tart ni ia ada tak telur, Oreo, Nutella, cheddar, blueberry tu kira itulah. Kalau orang akan menempah yang mix itu pun boleh juga. Kalau akan menempah satu-satu macam pun boleh juga. Yang paling tertinggi lah tempahan itu mix satu lah. Mix satu box satu yang 5 flavor tu lah. Jika menerima tempahan yang banyak, pasti memerlukan tangan yang lain untuk membantunya. Kerana itulah anak beliau juga turut membantunya dalam sama-sama menjalankan perniagaan ini demi memberi waktu yang tepat untuk diserahkan kepada pelanggannya dan rasa yang kekal berkualiti. Itu tempahan paling mencabar benar-benar pasal itu yang menempah 50 box tart. Mix tu 50 box tart mix. So dalam satu box satu 25 pieces. And then masa tu sangat-sangat mencabarlah pasal sudah tu macam kami memerlukan crush tart tu ribu kan disiapkan dari start subuh sampai ke petang. Pasal petang acaranya kami delivery dalam pukul 6 ke BSP atau headquarters BSP lah kira acara durang atau malam. And then kami start melakukan membuat crush tart tu dari start subuh. Pasal ia memerlukan 1000 biji kan tu, 1000 pieces atau kira 50 box tart.
Alhamdulillah semua sudah ready. Mana lagi kan memutar dia punya cream cheese-nya, and then dibagi pimping apa itu ni, dibagi inti apa, and then dibagi box apa lagi, prepare semua. Memang masa tu paling mencabarlah. Pasal kami semua dalam kengalihan sudah kan. Macam-macam itulah, tapi alhamdulillah siap je sebelum jam kami delivery itulah. Kalau sekiranya belia-belia sana ada minat lah akan mencuba dalam perniagaan ni, cuba saja, jangan takut. Tidak apa-apa tu, macam pas time tu permulaan memang kita ni okey lah, macam adalah rasa takut takut nak kena balik lah apa ni. Tidak apa-apa, it's okay. Kita ni cuba saja. Lama kelamaan kalau kita ni memperkenalkan macamnya orang daripada media sosial orang akan tahu kan daripada Facebook, daripada WhatsApp, orang men-share, lama kelamaan orang akan tahu je tu. Jangan takut untuk mencuba. Dari mulanya penjualan kecil ini, perniagaan beliau semakin meluas. Beliau juga turut menyediakan pelbagai jenis makanan, kuih muih, termasuklah kuih tradisi, kek beraneka rasa, masakan dan bermacam-macam lagi. Ini kerana beliau sentiasa menitik beratkan akan kualiti dari segi rasa dan penyediaan. Kerana beliau tidak mahu menghampakan pelanggan-pelanggannya.